Terdapat ramai tokoh terkemuka dalam ilmu falsafah yang ada di muka bumi ini, termasuklah Ibnu Bajjah. Nama sebenar Ibnu Bajjah atau Ibn Peace adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Syekh Ibnu Bajjah. Beliau dilahirkan di Zaragoza, Andalusia pada tahun 475 Hijrah 1082 Masihi. Beliau berasal dari keluarga Al-Tujib dan dikenali sebagai Al-Tujibi yang masyhur sebagai tukar emas. Ibnu Bajjah dikenali sebagai sastrawan dan ahli bahasa yang hebat. Beliau merupakan salah seorang penyair semasa kerajaan Al-Murabbitun yang dipimpin oleh Abu Bakar Ibrahim Ibn Tawalfid. Beliau juga menghafal Al-Quran dan cekap dalam perubatan, matematik, fizik, astronomi, pemikiran falsafah, psikologi, falak dan politik. Berkaitan latar belakang pendidikan Ibnu Bajjah, berdasarkan cacatan sejarawan Al-Maksumi menyatakan bahawa Ibnu Bajjah telah melengkapi pendidikannya saat berada di Zaragoza, Andalusia. Hal ini kerana saat berada di Granada, beliau telah mahir dan menjadi seorang cendekiawan dalam bahasa dan sastera Arab serta menguasai 12 bidang ilmu. Di samping itu, di dalam bidang falsafah, kehebatan Ibnu Bajjah disamakan seperti Al-Farabi, Ibnu Sina dan Aristotle. Menurut murid Ibnu Bajjah, Ibnu Al-Imam menjelaskan banyak karya falsafah dan tulisan Ibnu Bajjah seperti Peripheries of Aristotle Physics, The Conduct of the Solitary dan Epistle on Conjunction sebagai menakjubkan. Bercerita tentang tokoh tidak sah kalau tidak menyelusuri sumbangan yang telah dilakukan oleh beliau. Secara jelasnya, beliau merupakan seorang yang tergolong dalam kalangan cendekiawan terkemuka pada zaman dahulu. Pengiktirafan yang diberikan kepada beliau sepanjang hayatnya adalah sepadan dengan kehebatannya sebagai seorang ilmuwan terkemuka. Hal ini kerana terdapat banyak ilmu yang telah dikuasai oleh beliau, antaranya adalah astronomi, falsafah, kedoktoran dan fizik. Dalam bidang astronomi, beliau telah mencapai penguasaan dalam bidang astronomi. Keahliannya dalam mengkaji alam semesta, terutamanya ilmu yang dikenali sebagai ilmu falak, adalah sangat cemerlang. Beliau melengkapkan ilmu astronomi dengan mengkaji tentang bintang, planet, orbit, nebula dan alam semesta secara menyeluruh. Melalui karya yang terkenal iaitu Risalah Tadbirul Mutawahhid, beliau telah memberikan sumbangan yang luar biasa dan membantu para pedagang dalam melaksanakan pelayaran dengan keberanian. Oleh itu, ilmu astronomi tetap menjadi sangat penting hingga kekini dan sangat berguna bagi para pelayar dan pedagang. Falsafah merupakan bidang utama bagi Ibnu Bajjah. Terdapat 3 falsafah melalui pemikirannya, iaitu metafizik, epistemologi dan jiwa. Metafizik adalah satu cabang ilmu falsafah yang membahaskan tentang perkara yang melangkaui alam fizik. Menurut Aristotle, metafizik adalah ilmu yang membahaskan tentang sebuah hakikat sesuatu perkara. Menurut Ibnu Bajjah pula, metafizik yang dia kemukakan berasal daripada akal. Beliau membahagikan segala yang ada menjadi 2 bahagian, yang bergerak dan yang tidak bergerak. Gerakan yang terjadi berasal dari tindakan penggerak yang menggerakkannya. Oleh kerana itu, gerakan tersebut disebabkan oleh penggerak yang tidak bergerak. Ilmu falsafah epistemologi juga digunakan oleh Ibnu Bajjah untuk menyampaikan pendapatnya yang menyumbangkan dalam bidang akhlak dan kerohanian dalam agama Islam. Beliau memperkenalkan konsep uzlah melalui perspektif yang menggabungkan perasaan dan akal dengan membahagikan menjadi 2 bahagian, iaitu uzlah akliyah yang mengutamakan akal dan uzlah sufiyah yang mengutamakan perbuatan sufi. Melalui uzlah ini, individu akan menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi seorang ahli sufi. Uzlah juga mengarah pada nilai-nilai sufi di mana umumnya sufi menghindari pergaulan dengan masyarakat yang tidak bermoral dan suci. Di samping itu, Ibnu Bajjah memiliki pandangan falsafah tentang psikologi manusia terkait dengan jiwa dan kepribadian manusia. Beliau memperkenalkan konsep An-Nafs secara holistik di mana beliau menyatakan bahawa
Kesempurnaan kejadian manusia membawa kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat kehidupan diri sendiri dan pengenalan terhadap Sang Pencipta iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diikuti dengan keyakinan kepadanya. Setelah mentelaah ilmu yang telah disumbangkan oleh Ibnu Bajjah, terdapat banyak karya yang telah beliau hasilkan. Namun terdapat dua karya Ibnu Bajjah yang popular iaitu Tadbirul Mutawahhid dan Risalatul Istiqsal yang ditulis oleh Ahmad Fuad Al-Ahwani. Pertama, Tadbirul Mutawahhid adalah sebuah buku mengenai moral dan politik yang disusun berdasarkan buku Al-Madinatul Fadliyah karya Al-Farabi. Kesimpulan pendapat Ibnu Bajjah dapat dilihat dari judul buku tersebut. Mutawahhid merujuk kepada manusia yang hidup dalam kesendirian, hidup di dalam menara gading, merenungkan berbagai ilmu teori. Dengan cara ini, ia dapat berhubung dengan al-aqlu fa'al, iaitu pemikiran penuh tenaga. Seiring waktu berjalan, ilmu falsafah Ibnu Bajjah masih lagi tidak dimamah zaman. Salah satu falsafah yang masih relevan pada masa kini adalah berkaitan dengan konsep al-nafs. Konsep ini membahas tentang hubungan antara jiwa manusia dan jiwa Tuhan, serta pencapaian manusia yang lebih tinggi daripada sekadar keberadaan fizik, iaitu kebahagiaan. Konsep ini terasa dipengaruhi oleh pemikiran Yunani. Ibnu Bajjah berpendapat bahawa ketika jiwa dan manusia saling berhubung dan melengkapi satu sama lain, manusia dapat menjalani kehidupan manusiawi yang utuh. Lain daripada itu, falsafah Ibnu Bajjah juga diterapkan dalam politik, terutamanya dalam konsep negara yang disebut Madinah Al-Fadilat, yang dapat diterjemahkan sebagai negara yang ideal atau negara yang sempurna dan tidak sempurna. Ibnu Bajjah berpendapat bahawa sebuah negara tidak memerlukan pemimpin yang tunggal jika masyarakat memainkan peranan yang penting dalam negara tersebut. Ini dicapai melalui saling kasih mengasihi dan saling menghormati antara sesama individu dalam masyarakat. Masyarakat juga memahami peraturan dan undang-undang negara. Hal ini dapat mencegah adanya individu atau kelompok yang melanggar undang-undang yang telah ditetapkan, sehingga negara akan menjadi aman dan damai tanpa adanya perselisihan yang mengancam keamanan negara. Secara analoginya, bayang kian jelas, Ibnu Bajjah merupakan seorang ahli falsafah serba boleh yang berasal dari Sepanyol. Beliau memiliki kecemerlangan dalam ilmu-ilmu Islam, mempunyai penguasaan yang luas dalam pelbagai bidang ilmu yang berguna. Walaupun beliau meninggal dunia pada usia muda, Ibnu Bajjah berhasil mencatat namanya dalam sejarah sebagai seorang ahli falsafah yang serba boleh. Selain berhasil menguasai ilmu falsafah, beliau juga memiliki pengetahuan yang luas meliputi astronomi, fizik, kedoktoran, muzik dan lain-lain. Beliau dianggap sebagai jambatan yang menghubungkan antara timur dan barat. Hal ini kerana beliau berhasil menghubungkan pemikiran falsafah yang diperkenalkan oleh Plato dan Aristotle dengan pemikiran yang dibawa oleh Al-Farabi, Ibn Sina dan Al-Ghazali.